Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif ekonomi, politik dan juga sosial. Grup kami terdiri daripada 4 orang, iaitu diketuai oleh Najmuddin, Nurul Ain iaitu saya sendiri, Nur Hasbi Izzati dan juga Muhammad Hanif. Untuk pendahuluan, pandemik COVID-19 ini telah meredupkan cahaya dan optimis yang kita harapkan pada tahun 2020 ini, yang telah ditetapkan sebagai tahun yang istimewa bagi rakyat Malaysia. Penyataan masalahnya ialah sikap kurangnya penghayatan 5 prinsip rukun negara serta penghayatan etika dan peradaban yang menyebabkan kestabilan politik yang kini terjejas. Negara ini kini terjejas dan mengakibatkan rakyat menjadi bimbang. Sistem ekonomi di negara ini juga kian merosot akibat penutupan semua operasi yang berjalan oleh pihak kerajaan bagi menghentikan ataupun mengurangkan penularan coronavirus di negara ini. Akhir sekali, ia juga mempraktikkan aktiviti normal baru dalam kehidupan seharian. Persoalan kajian bagi kertas kerja ini adalah bagaimana kedudukan politik, ekonomi dan juga sosial ketika Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, apakah iktibar yang dapat diambil semasa Perintah Kawalan Pergerakan dan juga apakah isu yang telah berlaku ketika PKP yang dilaksanakan. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti kedudukan politik, ekonomi dan juga sosial ketika PKP. Objektif yang kedua adalah mengkaji iktibar dalam konteks politik, ekonomi dan sosial ketika PKP. Dan akhir sekali adalah isu-isu, mengkaji isu-isu yang berlaku ketika PKP. Seterusnya saya akan pas kepada pembentang yang seterusnya, iaitu Najmuddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nur Ain binti Zamruli yang merupakan pembentang yang pertama. Saya Najmuddin bin Syamsuddin yang merupakan pembentang yang kedua akan membincangkan tajuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP, iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik. Terdapat 3 sub-isu di dalam tajuk ini, iaitu kesan dan isu sebelum dan selepas PKP, etika ahli politik, yang ketiga ialah iktibar dari perspektif politik. Kesan PKP dan isu-isu dalam perspektif politik sebelum PKP. Peletakan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri yang ketujuh. Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan Perdana Menteri yang ketujuh yang mewakili Parti Pakatan Harapan telah meletakkan jawatan. Oleh sebab itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengambil peralihan kerajaan. Dan peralihan kerajaan ini mendapat tentangan hebat daripada ahli-ahli parlimen yang tidak bersetuju, yang menganggap pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah tidak sah di sisi undang-undang kerana pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-8 adalah tidak melalui pilihan raya tetapi mendapat sokongan daripada ahli-ahli politik yang berkepentingan dalam menjaga kemaslahatan rakyat. Dan selepas PKP, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu telah menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk menjalankan ordinan darurat dalam menjaga dan membendung COVID-19. Dan hal ini menyebabkan persidangan parlimen ditangguhkan serta-merta. Seterusnya, ketidaksamarataan antara ahli politik dan rakyat, dan seterusnya kompaun yang dikenakan tidak sama rata. Pada 18 Ogos 2020, ahli Parlimen Sekutu telah membahaskan di Dewan Rakyat dan telah membincangkan yang pada ketika itu bahawa Dr. Khairuddin yang merupakan ahli Parlimen PAS pada ketika itu telah pulang daripada Turki atas urusan peribadi. Namun dalam ordinan darurat dalam membendung COVID-19 pada ketika itu, kerajaan telah menetapkan bahawa siapa yang pulang daripada luar negara hendaklah dikuarantin selama 14 hari. Hal ini menyebabkan rakyat berasa tidak puas hati oleh sikap ahli parlimen, dan bagi mana-mana rakyat yang melanggar SOP akan dikompaun serta-merta berbanding ahli parlimen. Hal ini menyebabkan
ramai yang tidak bersepuas hati terhadap ahli parlimen. Seterusnya ialah etika ahli politik. Yang pertama ialah sikap bertanggungjawab. Setiap ahli politik hendaklah menunjuk tauladan yang baik. Ahli politik merupakan pelantikan yang dilantik menerusi kerusi kemenangan di kawasan masing-masing. Yang kedua ialah setiap etika ahli politik hendaklah menghormati undang-undang negara. Undang-undang negara merupakan undang-undang yang tertinggi selepas kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, ahli politik dan rakyat biasa sama di sisi undang-undang. Hal ini boleh dilihat apabila pemakaian pelitup separuh muka hendaklah dipakai tidak kira rakyat ataupun ahli politik. Seterusnya ialah etika yang seterusnya ialah mengetepikan fahaman politik. Mengetepikan ideologi masing-masing. Pada 2 November 2020, Speaker Dewan Rakyat Dr. Azizan Harun pada ketika itu menasihatkan supaya ahli parlimen untuk mengetepikan fahaman politik masing-masing dalam membendung COVID-19. Di samping itu juga, Yang di-Pertuan Agong bertitah supaya memberikan sokongan kepada belanjawan negara yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Zafrul yang merupakan Menteri Kewangan pada ketika ini. Dan dalam mengetepikan fahaman politik ini juga, ahli-ahli politik hendaklah bekerjasama dalam mengurangkan beban rakyat kepada akibat COVID-19. Akhir sekali, iktibar PKP dalam konteks politik. Iktibar yang pertama ialah hilangnya hormat rakyat kepada pemimpin ahli politik. Seterusnya, ketidakpatuhan segelintir ahli politik boleh menjejaskan keupayaan dalam membendung COVID-19. Yang ketiga ialah implikasi kepada rakyat dari segi sosial, keselamatan. Seterusnya ialah kerjasama antara ahli politik. Kerjasama antara ahli politik tidak kira blok pembangkang maupun blok kerajaan hendaklah bekerjasama dalam membendung wabak COVID-19 ini. Seterusnya, menjelaskan SOP yang lebih jelas. SOP yang tidak jelas boleh menyebabkan rakyat berasa keliru. Oleh itu, sikap dan tanggungjawab yang diambil oleh ahli politik dalam menyelesaikan masalah dan menjelaskan SOP yang lebih jelas kepada rakyat boleh menyebabkan rakyat berasa hormat kepada ahli politik. Akhir sekali ialah kompaun yang dikenakan kepada rakyat dan ahli politik hendaklah sama rata, tidak kira berjawatan menteri ataupun tidak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menyampaikan pembentangan seterusnya kepada Nur Hasbi Izzati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hasbi Izzati. Baiklah, saya akan menyambung tentang topik ekonomi. Seperti mana yang kita tahu, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengurangkan risiko penularan virus COVID-19. Maka dengan adanya PKP ini, pihak atau sektor ekonomi diharuskan untuk tutup daripada beroperasi. Jadi, ekonomi di negara Malaysia ini telah sedikit merundung dengan jumlah iaitu sebanyak 17.1% sewaktu awal PKP ini dilaksanakan pada tahun 2020. Seperti yang diketahui, ramai individu yang terjejas daripada segi keuangan yang telah ditetapkan melalui PKP ini. Antara punca yang menggusarkan kerisauan apabila terbukti Permodalan Nasional Berhad (PNB) telah menunjukkan prestasi yang agak rendah dengan kerugian yang agak tinggi sedikit pada tahun kedua iaitu sebanyak 16.5 bilion. Bumiputera telah pun melabur lebih kurang 14 juta kepada skim saham amanah kerana ianya sangat penting bagi semua rakyat di negara kita.
Oleh itu, kerajaan telah meluluskan bantuan sebanyak RM60 bilion yang akan disalurkan kepada rakyat melalui pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat dan juga prihatin perusahaan kecil dan sederhana. Seterusnya, data melalui Jambatan Perangkaan Malaysia mendapati bahawa 168,182 rakyat di negara ini telah mengambil bahagian dalam satu kajian khas yang dijalankan oleh jambatan tersebut. Sebanyak 52.6% telah memberitahu bahawa kehidupan mereka sangat terjejas di waktu PKP ini dijalankan kerana ramai yang telah kehilangan kerja. Sektor perbankan negara ini mempunyai kesulitan yang besar disebabkan penurunan ekonomi dan juga tanggungjawab yang diberi kepada bank menurut pelaksanaan moratorium tentang pembayaran balik hutang di bawah rangsangan Kerajaan Pakatan Nasional. Dari semasa ke semasa mengikut jumlah jangkitan virus ini, ekonomi kita agak sukar. Kerajaan membenarkan sektor ekonomi untuk beroperasi seperti biasa tetapi melalui Standard Operating Procedure yang ketat, iaitu SOP yang ketat haruslah dijalankan bagi mengalihkan operasi di syarikat-syarikat yang dibenarkan untuk dijalankan. Ialah seperti mana yang kita tahu, pihak kerajaan telah pun memikul tanggungjawab yang besar bagi membantu rakyat menangani kesusahan di waktu pandemik ini juga. Jadi, prihatin serta prihatin PKS tambahan yang telah diadakan oleh pihak kerajaan ini mampu memberi hasil yang sangat besar terhadap rakyat yang terjejas kerana ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban bagi mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup sepanjang tempoh PKP ini dijalankan. Baiklah, bukan sahaja kerajaan, malah pihak NGO turut bermurah hati hadir memberikan sumbangan kepada yang memerlukan sepanjang tempoh PKP ini dijalankan. NGO ialah satu orientasi kemanusiaan yang menumpukan dalam dan juga luar negara, Mercy Malaysia, Tabung Aman Palestin, Yayasan Amal Malaysia dan One Nation Center sebagai contoh adalah NGO yang hadir bagi mengumpulkan sumbangan sebanyak RM29,661 dan RM19,552 daripadanya telah berjaya diagihkan sehingga 30 Mei 2020. Mereka juga turut memberikan bantuan melalui bentuk perubatan dan makmal iaitu pelindung isolasi, perisai muka, alat uji dan macam-macam lagi. Yayasan Amal Malaysia merupakan NGO lain di negara ini turut mengambil pendekatan untuk mengumpul serta menyalurkan bantuan kepada yang kesusahan. Melalui cawangan Yayasan Amal di seluruh negara, tabung amal COVID-19 telah dilancarkan oleh mereka memberikan kebaikan bukan sahaja pada petugas barisan hadapan tapi kepada masyarakat yang terjejas. Selain daripada pihak kerajaan, NGO atau syarikat corporate juga telah hadir untuk membantu, iaitu mereka yang berkaitan dengan kerajaan GLC yang telah hadir untuk memberi bantuan melalui tabung-tabung yang dilaksanakan oleh kerajaan. Antaranya ialah perusahaan automobil Kedua Sendirian Berhad, Bank Islam Malaysia, Bank Rakyat dan Media Prima. Pro2 juga telah memberikan sumbangan kepada tabung COVID yang berjumlah RM200 juta serta BIMB dengan menyumbang sebanyak RM1 juta. Seterusnya, peradaban. Peradaban juga sering dikaitkan dengan ekonomi kita. Oleh yang kerana peradaban merujuk kepada suatu sistem dan juga tahap sosial kepada suatu bangsa itu. Ia juga seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai kebudayaan seperti adab resam, teknologi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemajuan suatu peradaban itu adalah bergantung kepada kemajuan kehidupan masyarakat atau pemilik
peradaban itu sendiri. Melalui peradaban ini akan diberikan lagi dengan pelbagai cabang seperti tamadun, rakyat yang berjiwa merdeka, kerajaan yang adil dan amanah dan bermacam-macam kesan yang positif. Baiklah, rakyat berjiwa merdeka. Dengan adanya jiwa merdeka, mereka akan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri, melindungi negara tercinta dan secara tidak langsung ia akan memajukan diri sendiri demi kelangsungan peradaban. Seterusnya, kerajaan adil dan saksama. Peradaban melalui para pemimpin kita adalah sangat penting. Ini kerana penguasaan terhadap kerajaan yang adil, saksama serta amanah. Keadilan itu sangatlah penting bagi setiap penyusunan individu, masyarakat dan juga negara. Pembangunan ekonomi yang komprehensif. Fokus terhadap pembangunan ekonomi juga salah satu cara bagi mengembangkan negara kita. Dengan usaha-usaha yang betul, ini akan membanteras kemiskinan, sejurus dengan pengukuhan ekonomi dan juga akan membawa kepada kesejahteraan rakyat. Rakyat tidak akan berpecah belah sekiranya ekonomi di negara kita ini semakin maju dan meningkat dan masyarakat akan hidup dengan keadaan yang tenang dan tidak bermusuhan antara sesama sendiri. Baiklah, rakyat berjiwa merdeka. Dengan adanya jiwa merdeka, mereka akan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri, melindungi negara tercinta dan secara tidak langsung ia akan memajukan diri sendiri demi kelangsungan peradaban. Seterusnya, kerajaan adil dan saksama. Peradaban melalui para pemimpin kita adalah sangat penting. Ini kerana penguasaan terhadap kerajaan yang adil, saksama serta amanah. Keadilan itu sangatlah penting bagi setiap penyusunan individu, masyarakat dan juga negara. Pembangunan ekonomi yang komprehensif. Fokus terhadap pembangunan ekonomi juga salah satu cara bagi mengembangkan negara kita. Dengan usaha-usaha yang betul, ini akan membanteras kemiskinan, sejurus dengan pengukuhan ekonomi dan juga akan membawa kepada kesejahteraan rakyat. Rakyat tidak akan berpecah belah sekiranya ekonomi di negara kita ini semakin maju dan meningkat dan masyarakat akan hidup dengan keadaan yang tenang dan tidak bermusuhan antara sesama sendiri. Etika Islam di dalam ekonomi. Etika adalah penting bagi mengendalikan tata cara kehidupan manusia iaitu dalam segi individu, keluarga, organisasi dan masyarakat. Ianya bagi memastikan kesejahteraan hidup di dalam negara ini. Seterusnya, etika merangkumi kepada kelakuan yang betul serta baik. Ianya amat berkait rapat melalui konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar atau salah, tanggungjawab serta kewajipan. Pentingnya etika ini terhadap ekonomi kerana etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang benar dari apa yang salah. Maka ianya sangat diperlukan di dalam perniagaan ini. Baiklah, yang terakhir adalah iktibar. Di dalam era norma baharu ini, setiap individu haruslah memainkan peranan yang penting bagi melakukan pekerjaan mereka dengan cara atau mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan mengubah strategi bagi mengekalkan serta meningkatkan balik ekonomi pada waktu pandemik ini. Perasaan simpati serta budaya saling bantu-membantu merupakan suatu yang penting dalam peradaban. Membantu rakan-rakan atau kenalan yang kurang duit dengan memberikan mereka keuangan atau menghulurkan barang keperluan. Hasil daripada penghayatan etika ini juga, ia menyebabkan rata-rata rakyat Malaysia bersikap murah hati dengan menghulurkan pelbagai jenis bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Secara tidak langsung, ia dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan memupuk sikap yang baik kepada diri ini. Oleh itu, sama-samalah kita membantu dan meringankan beban pada musim COVID-19 ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif bin Hashim dan saya akan menyampaikan tajuk saya mengenai sosial, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan PKP iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif sosial. Penghayatan etika dari sudut sosial ini dapat dikaji kepada 3 aspek utama, iaitu pada tingkah laku masyarakat, memahami corak interaksi dan juga proses kelompok. Menurut Profesor Emeritus Datuk IR Dr. Muhammad Azrai Kasim, ianya juga akan mengganggu rutin seharian kita yang sebelum ini amatlah bebas sekali dan juga akan mengukat pergerakan kita untuk melakukan tugasan dan amalan harian kita. Etika dari sudut sosial sebelum PKP. Etika iaitu ilmu bukan prinsip-prinsip akhlak atau moral. Kamus Dewan edisi keempat. Kajian ini juga telah dilakukan oleh Nuriha Basir, Ina Suyani Abdul Rahim dan Muhammad Zaki Abdul Halim dari Universiti Malaysia Perlis Kanga, Perlis. Pergerakan sosial telah disarankan oleh kerajaan agar masyarakat sekeliling mematuhi penjarakan sosial dalam melakukan urusan seharian sepanjang tempoh PKP bagi mengelakkan masalah-masalah yang akan berlaku. Sosial, interaksi media sosial antara KKM dan pengguna masyarakat, interaksi media sosial antara KKM dengan agensi kerajaan, interaksi media sosial antara KKM dengan kontak kes COVID-19, di mana sosial juga dapat dilakukan melalui media sosial walaupun PKP dilaksanakan, di mana masyarakat juga dapat berkongsi maklumat, berinteraksi di antara satu sama lain bagi meneruskan proses sosial tersebut. Iktibar dari aktiviti sosial sebelum PKP. Sebelum PKP, masyarakat aktiviti seharian dapat dijalankan dan tiada halangan sama sekali. Aktiviti sosial seperti bersenam, membeli belah serta operasi berniaga tiada halangan sekalipun, di mana perniagaan dapat dijalankan dengan lancar, tiada sekatan kepada peniaga. Dan semasa PKP, aktiviti seharian telah dipantau oleh pihak berkuasa, telah dilakukan sekatan daerah, larangan untuk bersenam serta menggalakkan setiap individu untuk menjarakkan diri 1 meter antara satu sama lain. Amalan menjarakkan diri 1 meter antara satu sama lain telah menjadi norma baharu kepada masyarakat sekeliling, dan semasa PKP juga bagi peniaga yang berdaftar boleh berniaga seperti biasa, dan perniagaan kecil-kecilan juga akan terjejas jika mereka tidak berdaftar. Sekian, itu saja. Okay, terima kasih Hanif. Seterusnya saya Nurul Ain akan membentangkan tentang isu-isu ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ini merujuk kepada satu tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia bagi mencegah penularan wabak coronavirus di negara ini. Ianya juga membawa maksud kepada satu larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan secara beramai-ramai di seluruh negara, termasuknya aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Antara isu-isu ketika Perintah Kawalan Pergerakan adalah lebih 500,000 juta rakyat hilang pekerjaan, iaitu kira-kira 520,000 rakyat Malaysia menghadapi masalah kehilangan pekerjaan dalam tempoh 7 minggu sejak Perdana Menteri kita mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan ini pada 18 Mac yang lalu. Selain itu, keadaan ekonomi juga yang kian merudum ini juga memberi impak tekanan kepada kerajaan Malaysia bagi mengurangkan pekerja warga asing agar memberi peluang ataupun ruang kepada warga Malaysia ataupun warga tempatan yang suka mencari pekerjaan. Ianya terbukti apabila yang dulunya rakyat kita tak berminat untuk bekerja di sektor yang disifatkan sebagai 3D, iaitu dangerous, dirty and difficult ataupun kotor, bahaya dan juga sukar. Kini terdapat 1,200 rakyat Malaysia atau warga tempatan telah memohon kerja di pasar borong selayang. Jelaslah bahawa ianya bercanggah dengan dakwaan bahawa masyarakat di negara ini tidak berminat untuk bekerja dengan sektor 3D ini. Selain itu, isu mengenai harga barangan runcit. Bekalan barangan keperluan mencukupi serta mampu untuk menampung keperluan ramai. Akan tetapi, sejak kebelakangan ini rakyat berasa semakin
rasa semakin terbeban oleh kerana kenaikan harga barangan terutamanya bekalan makanan mentah. Sebagai tambahan, seperti yang diketahui, bilangan rakyat Malaysia yang telah kehilangan pekerjaan adalah tinggi. Oleh itu, kuasa beli segelintir rakyat Malaysia juga berada pada tahap yang genting. Tanpa intervensi daripada kerajaan, mereka bukan saja akan jatuh miskin, akan tetapi hidup dalam keadaan yang lapar dan tidak mempunyai kecukupan makanan bagi melanjutkan kehidupan. Dan akhir sekali adalah isu-isu mengenai gelandangan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Ini sejak perisytiharaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP oleh Perdana Menteri sebagai satu usaha membendung wabak coronavirus, kira-kira 864 golongan gelandangan yang telah diselamatkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun DBKL. Golongan ini juga ataupun golongan gelandangan ini juga tidak terkecuali untuk melakukan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu mereka ditempatkan oleh DBKL di 12 pusat komuniti dan juga Dewan Serbaguna yang dijadikan penempatan sementara. Oleh itu, oleh kerana wabak coronavirus yang melanda di negara ini semakin parah, risiko untuk golongan gelandangan juga terdedah kepada virus berbahaya itu adalah tinggi. Sekian sahaja dari saya. Seterusnya saya akan pas kepada Muhammad Hanif untuk membentangkan yang seterusnya. Akhir sekali, cadangan dan kesimpulan kepada pihak kerajaan perlulah melaksanakan PKP, dan yang kedua, mengelakkan segala kemungkinan yang boleh mendatangkan krisis terutamanya melibatkan politik. Pihak kerajaan haruslah menitik beratkan usaha yang akan dibawa oleh pihak pembangkang bagi menggugat kedudukan politik pihak kerajaan, dan pihak kerajaan juga perlulah berganding bahu dengan pembangkang juga bagi menjaga ataupun menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat agar mereka tidak risau akan kehidupan mereka. Bagi pihak kerajaan, bagi pihak masyarakat pula kekal berada di rumah masing-masing, janganlah bersikap petikan diri sendiri. Walaupun kita di rumah, walaupun masyarakat duduk di rumah, haruslah memahami ataupun mematuhi undang-undang yang telah dilaksanakan. Walaupun masyarakat telah penat, dan kita sedia maklum bahawa frontliner ataupun pihak kerajaan yang lain juga telah berganding bahu, telah berpenat lelah membanding peluh bagi menangani COVID-19. Kesimpulannya, seperti diketahui, gaya hidup manusia membawa makna yang luas. Pengamalan gaya hidup yang sihat adalah melalui pemakanan kita yang halal dan baik, kerana setiap larangan Allah SWT mempunyai sebab-sebab yang tertentu. Oleh itu, dengan penghayatan etika dan peradaban yang baik dapat menjadikan seseorang individu itu mempunyai kepercayaan kepada agama yang kuat, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat, serta sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral dan sebagainya. Sekian, itu saja. Terima kasih.